Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan latihan di dalam buku teks Matematik KSSM tingkatan 5. Kita akan membincangkan soalan latih kendiri 6.1i muka surat 183 buku teks. Soalan ini merangkumi standard pembelajaran 6.1.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangent. Mari kita lihat soalan kita yang pertama. Dalam rajah di sebelah, HGF ialah satu garis lurus. Diberi HG sama dengan GF. Hitung A cos X. HG dan GF adalah sama panjang. Kalau di sini diberi ukurannya adalah 16 cm, maka setiap satunya adalah 8 cm di sini. Kemudian cos X, kita lihat sudut X di sini. Sudut ini adalah sudut pada sukuan kedua. Untuk sukuan kedua, nilai cos akan jadi negatif. Jadi untuk mendapatkan cos ataupun sin ataupun tan, kita memerlukan segitiga 90 darjah. Jadi kita akan ambil segitiga 90 darjah ini dan sudut rujukan kita adalah berada di sebelah sudut X kita. Jadi untuk cos, kita akan ambil sebelah per hypotenuse. Jadi cos X sama dengan sisi yang berada di sebelah per dengan sisi hypotenuse. Jadi di sebelah kita adalah 8 dan hypotenuse kita di sini. Untuk mencari panjang GE, kita perlu guna teorem Pythagoras. Jadi sini 6, 8, sini akan jadi 10. 8 per 10. Kemudian kita permudahkan, kita akan dapat 4 per 5. Disebabkan ini adalah cos dan sudut ini berada pada sukuan kedua, cos akan jadi negatif. Jadi jawapan akhir kita adalah negatif 4 per 5. Seterusnya soalan B, iaitu sin X. Sama juga, kita gunakan sudut X ini dan kita akan guna juga segitiga yang sama. Jadi untuk sin, kita akan ambil sisi bertentang per dengan hypotenuse. Jadi sisi yang bertentang per sisi hypotenuse. Sisi bertentang adalah 6 dan hypotenuse-nya adalah 10. Kita permudahkan, kita akan dapat 3 per 5. Sudut X merupakan sudut pada sukuan kedua. Dan untuk sin, dia akan jadi positif. Kerana sukuan kedua adalah kawasan sin. Jadi jawapan kita adalah 3 per 5. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Yong Ying bermain permainan baling damak. Papan damak berbentuk bulat dan mempunyai 4 sukuan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Dia mendapati bahawa damak yang dilempar biasanya mengenai kawasan sukuan yang mempunyai nilai sin sama dengan 0.809. Nyatakan A sukuan-sukuan tersebut. Jadi di sini kita ambil sin theta bersamaan dengan 0.809. Di sini adalah sin. Jadi sin kita tahu berdasarkan kepada bulatan unit. Sukuan yang pertama adalah untuk semua bernilai positif dan untuk sukuan kedua adalah kawasan sin. Untuk kawasan ketiga adalah kawasan tan dan kawasan keempat adalah kawasan cos. Jadi di sini sin positif. Ini bermaksud kawasan yang terkena damak tersebut adalah pada sukuan pertama dan sukuan kedua. Jadi jawapan kita adalah pada sukuan pertama dan sukuan kedua. Seterusnya kita lihat soalan bahagian B, sudut-sudut theta. Jadi di sini kita perlu cari sudut yang berada pada sukuan pertama dan sudut yang berada pada sukuan kedua. Untuk mencari sudut ini, kita akan menggunakan kalkulator, iaitu sin theta 0.809 ini. Kita akan tekan pertama sekali untuk dapatkan sudut. Kita akan tekan shift sin dan akan dapat seperti ini. Kemudian kita tekan 0.809 dan kita akan dapat sudutnya adalah 54 darjah. 54 darjah ini merupakan sudut pada sukuan yang pertama. Jadi kita perlu cari lagi sudut pada sukuan kedua. Kita lihat sebelah sini. Sudut sukuan pertama berada di sini 54 darjah dan sudut sukuan kedua berada di sini. Sini 54
Jadi kita akan dapatkan sudut ini, kita akan ambil 180 tolak dengan 54. 180 tolak dengan 54, kita akan dapat 126 darjah. Dan inilah jawapan kita. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Sebuah kapal berlayar dari kedudukan A ke kedudukan B dengan keadaan jarak OA sama dengan OB. Laluan kapal tersebut adalah selari dengan daratan. Dari kedudukan B, kapal tersebut akan berlayar ke arah utara menuju ke rumah api C. Jika OA sama dengan 20 meter, hitung A sudut theta. Kita ada sudut theta di sini. Kapal ini bergerak daripada A ke B, kemudian menuju ke utara, itu ke C di sini. Jadi untuk mendapatkan sudut ini menggunakan trigonometri, kita perlu ada segitiga bersudut 90 darjah. Jadi kita akan bahagi dua segitiga ini dan akan terhasil sudut 90 darjah di sini. Kemudian di sini 35, kita akan bahagi dengan 2 juga. Kita akan dapat 17.5 dan 17.5 masing-masing di sini. Kemudian di sini diberi ukurannya adalah 20 meter. Kita akan dapat seperti ini. Kemudian kita akan ambil satu sudut di sini. Di sini kita ada sisi bertentang dengan sisi bersebelahan. Jadi di sini kita akan guna sin. Iaitu sin theta bersama dengan tentang 17.5 per dengan hipotenus iaitu 20. Jadi untuk mendapatkan sudut theta, kita akan tekan shift sin 17.5 per dengan 20. Sini kita akan dapat sudutnya adalah 61.04 darjah. Kemudian untuk mendapatkan sudut theta secara keseluruhan, kita perlu darab dengan 2. Sebab kita dah bahagi 2 tadi, kita darab dengan 2. Dan jawapan akhir kita adalah 122.08 darjah. Seterusnya terlihat soalan B. Jarak dalam meter di antara kapal tersebut di kedudukan B dengan rumah api. Ajar kita di sini, kita akan dapatkan jarak ini. Di sini kita akan lihat ada segitiga 90 darjah yang di sini. Kita akan gunakan segitiga ini. Dan di sini adalah 20, telah diberi 20. Kemudian sudut ini adalah sudut selang-seli dengan sudut tadi. Ataupun sudut Z dipanggil. Kita lihat di sini, sudut Z, sudut selang-seli. Kat sini kita dah dapat tadi 61.04. Jadi di sini pun 61.04 darjah juga. Jadi di sini kita ada sudut dan kita ada sisi hipotenus. Jadi kita akan gunakan cos di sini. Jadi cos 61.04 sama dengan sisi bersebelahan iaitu X per dengan hipotenus 20. Jadi X sama dengan 20 cos 61.04. Kita terus tekan kalkulator. Di sini kita akan dapat 9.68 meter. Itu soalan B. Seterusnya terlihat pula soalan C. Nilai tan sudut AOC. Kita lihat kembali ajar kita. Sudut AOC adalah A sini, O dan C. Ini sudut kita jadi seperti ini. Ini sudut kita. Di sini merupakan sudut pada sukuan kedua. Jadi untuk mencari sin, cos dan tan, kita perlu ada segitiga 90 darjah. Di sini kita akan buat segitiga 90 darjahnya berada di sini, di sebelah ini. Dan sudut rujukan sepadannya adalah berada di dalam segitiga 90 darjah ini, di sini. Dan kalau kita perhatikan, segitiga ini adalah sama dengan segitiga yang berada di sebelah kanan sebentar tadi. Jadi tan adalah tentang sebelah. Jadi sisi yang bertentangnya adalah sisi ini, iaitu 9.68. Kemudian sisi bersebelahan adalah 17.5 meter. Jadi kita ambil tan sudut AOC sama dengan tentang 9.68 per dengan 17.5
Kemudian terus tekan calculator, kita akan dapat 0.5531. Seterusnya, apa yang perlu kita perhatikan adalah sama ada dia positif ataupun negatif. Sudut ini adalah sudut pada sukan kedua. Kawasan kedua adalah kawasan sin. Jadi tan akan jadi negatif. Jawapan akhir kita adalah negatif 0.5531. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan kita yang keempat. Raja di sebelah menunjukkan sebuah jam loceng. Soalan A, hitung sudut yang dicangkum oleh jarum minit jika jarum minit itu diputarkan lawan arah jam dari nombor 3 ke nombor 10. Ini soalan A adalah berkenaan dengan jam. Bila kita lihat di sini jam, jarum minit diputar dari nombor 3 sini, kemudian mengikut arah lawan jam putar di sini sehingga ke 10, pukul 10, dan kita akan dapatkan sudut ini. Kalau kita perhatikan, jam ini kita boleh pecahkan kepada 4 sukuan. Buat di sini, sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Di sini adalah 90 darjah, iaitu daripada pukul 12 sampai pukul 3, 90 darjah. Dan di sini kita ada 3 sektor. Jadi setiap sektor ini adalah 30 darjah. Jadi masing-masing untuk tiap jam adalah 30 darjah. Jadi di sini bermula pada pukul 3 sehingga pukul 10, kita ada 5 sektor. Jadi 5 kali 3 kita akan dapat 150 darjah. Jadi sudut kita adalah 150 darjah. Seterusnya soalan B. Seterusnya hitung nilai cos theta. Cos theta adalah cos 150 darjah. Di sini kita boleh terus tekan calculator. Kita tekan cos 150 darjah. Dan kita tekan sama dengan, kita akan dapat negatif 0.866. Jadi inilah jawapan kita untuk soalan nombor 4. Baiklah, sampai sini saja untuk perbincangan kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.